Abang. Okey, nota yang lepas muka surat 13 ada yang terambil lebih ke ataupun memang habis? Muka surat 13 ada yang terambil lebih? Yang 13 ada yang belum dapat lagi ya. Saya tak ada pula saya. Tak print lebih. Jadi total semua 14 ya semua. Sampai 14. 14 muka surat. Tak ada yang. Berapa orang yang tak ada 14? 14 ke 13? Seorang ya? Nak saya ambil saya punya lah. Ni 12. Okay. Seorang je ambil saya punya lah. Semua. Okay, insyaAllah hari ni kita ulang kaji sikit yang lepas. Mat yang berlaku ketika berhenti. Dan kemudian kita akan masuk tajuk barulah. Saya rasa tajuk baru tu tentang berhenti ya, wakaf. Saya rasa ramai yang faham. Tapi tak apa, kita refresh balik ya. Tentang tajuk wakaf ni. Ataupun berhenti. Bukan wakaf ni ya. Bukan wakaf derma tu. Lain. Ini wakaf. Wakaf tu maksudnya berhenti. Wakaf tu lain. Okey, yang lepas kita dah masuk 3 tajuk ya. Yang lepas 3 tajuk iaitu mat yang berlaku ketika berhenti. Dan dia taklah semestinya berlaku di akhir ayat. Sebabnya bukannya semua akhir ayat kita akan berhenti. Kan? Ada akhir ayat kita tak berhenti. Kita sambung je terus kan. Jadi terdapat berapa jenis mat? 4 jenis ya. Yang pertama kita ada mat arid lisukun. Okey, kita ada mat arid lisukun. Nampak ke ya? Ke gelap? Nampak ya? Silau. Oh. Ke depan. Macam ni. Okey. Okey, mat arid lisukun ya. Okey, mat arid lisukun ni berlaku ketika berhenti. Konsep dia konsep yang sama macam mat asli lah. Okey. Dan disyaratkan huruf alif waw ya itu berada second last. Okey, contoh kita ambil yang lepas alhamdulillahirabbil rabbil alamin. Berhenti sini ya. Okey, jadi kita berhenti dekat mana? Alamin. Kan? Jadi dekat min ini dia jadi mat arid lisukun. Okey, syarat dia yang kita kata tadi, huruf alif waw ya hendaklah berada di second last. Kat mana second last? Kat sini. Ni ya. Huruf last dia adalah huruf nun. Manakala huruf second last dia adalah huruf ya, huruf mat alif waw ataupun ya yang tak berbaris lah. Jadi kalau ikutkan hukum dia sama konsep dengan konsep mat asli lah. Kan? Cuma dia berada ataupun berlaku ketika berhenti. Haji ada 13. Haji tak 13. Habis pula Haji. Saya minggu depan ya. 13. Tak cukup lah tertinggal. Okey. Min. Okey. Dan kita akan baca dia dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Kita boleh pilih lah nak 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Okey. Ingat syarat dia hendaklah alif waw ya berada di huruf kedua terakhir. Tak boleh di akhir. Kalau alif waw ya tu berada di huruf akhir, itu jadi hukum lain lah. Dia tak jadi mat arid lisukun. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman ar-rahmanir rahim mi. Okey, dekat mana berlaku mat arid dia? Dekat him. Dekat him itu kita boleh baca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat lah. Itu jadi mat asli. Okey, andai kata kita sambung terus, dia jadi tak mat arid disukun, dia tak jadilah mat arid disukun. So apa syarat mat arid disukun adalah ketika berhenti. Contoh kita sambung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kan bila sambung alaminar, maka mi ini dia jadi mat asli biasa.
Dia tak jadi ma'rif sukun lah. Sebab apa? Tak cukup syarat. Kan? Syarat dia sebab apa? Syarat dia adalah berhenti. Jadi bila kita tak berhenti, kita sambung, dia tak cukup syarat untuk jadi ma'rif sukun. Okey, boleh ya? Contoh untuk alif. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Tukazzibani. Ini contoh untuk alif. Kan? Alif berada di kedua terakhir. Dan kita baca dia ketika berhenti, maka jadilah dia ma'rif sukun. Baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Itu yang pertama ya. Mad yang berlaku ketika berhenti. Okey, yang pertama ma'rif sukun. Yang kedua kita ada mad iwad. Iwad ya. Mad iwad. Okey, mad iwad ni pun sama juga konsep dia ketika berhenti, tetapi dia syaratkan hanya ada alif sahaja. Okey, huruf mad ada 3 kan, alif, waw dan ya. Okey, waw dan ya tak terpakai dalam mad iwad ni, hanya alif sahaja dan alif itu hendaklah berada di akhir. Okey, untuk contoh ya. Libasa. Libasa, berhenti sini ya. Waja'alna laila. Wajah apa? Tak ingat. Libasa lah contoh ya. Okey, kita berhenti sini. Jadi kat sini kita berhenti tak? Ya, kita berhenti. Dan syarat dia hendaklah alif di hujung dan huruf kedua dia ada tanwin atas. Atas je, bawah depan tak boleh. Dia tak ambil kira bawah depan. Mesti tanwin atas sahaja. Okey ya. Dan bila cara baca dia, kita akan baca ketika berhenti libasa. Kita akan satukan baris. Dia tak jadi tanwin lah. Kita kena satukan baris dalam keadaan kita berhenti. Andai kata kita teruskan bacaan, maka kita kena bacalah tanwin dia kan. Libasalla, contoh kan, selepas dia kita kena baca dia punya tanwin. Maka berlaku tak kat situ mad iwad? Tak berlaku. Sebab apa tak berlaku? Sebab tak berhenti. Syarat dia kena berhenti kan. Jadi bila tak berhenti, maka dia masuklah hukum lain. Hukum apa? Hukum nun mati dan tanwin. Yang mula-mula dulu kita belajar kan. Tengoklah tanwin ni jumpa dengan huruf apa? Waja'alna an-nahara ma'asha. Waja'alna an-nahara ma'asha. Berhenti. Apa sama juga. Alif di hujung, dia mesti alif ya, mesti alif. Kemudian huruf second last dia kena ada tanwin baris atas. Ingat, kalau tanwin bawah tak boleh. Tanwin depan pun tak boleh juga. Mesti atas. Itu gambaran yang pertama. Dia ada 3 jenis contoh ya untuk mad iwad ni. Gambaran yang kedua hanya berlaku pada huruf hamzah saja, dikecualikan contoh sawa, berhenti. Macam ni keadaan dia. Dia tak ada alif di hujung, betul tak? Tak ada kan? Tapi bila mana hamzah tanwin baris atas di hujung, maka dia masuk juga mad iwad. Cara baca dia apa? Tak boleh kita matikan sawa. Tak boleh. Dia akan jadi sawa. Kita kena baca a dia. Khas untuk hamzah tanwin atas sahaja. Kalau kata hamzah tanwin bawah ataupun tanwin depan tak boleh. Dia tak jadi mad iwad. Kan? Ingat konsep mad iwad ni tanwin baris atas sahaja. Kalau kata baris bawah macam mana nak baca dia? Sawa, matikan terus. Kalau kata tanwin baris bawah. Okey ya. Dia special untuk hamzah sahaja. Huruf lain tak boleh. Kalau huruf lain, contoh je. Huruf lain kat hujung ni dan dia ada tanwin baris atas. Kan? Boleh ke baca hamzah dia? Tak boleh. Kita kena matikan terus. Okey ya. Kena matikan terus. Dia special untuk hamzah baris atas sahaja. Kita akan kira dibaca sebagai bacaan mad iwad lah. Sawa, kan kalau kita baca sawa, salahlah bacaan tu. Bacaan sawa berlaku apabila tanwin baris bawah ataupun baris depan. Okey, boleh kadang ramai yang tersalah pandang, terlepas pandang yang ini ya. Ini bacaan dia, hamzah tu kita kena baca. Okey. Gambaran yang kedua. Gambaran ketiga, apa contoh satu lagi ya? Ya kan? Apa ayat dia?
Uh, okay, min ni hudan. Okay. Min ni udah. Okay. Ini kita panggil dia sebagai alif maksurah. Dia ya, tapi bacaan dia kita baca sebagai huruf alif. Dan gambaran yang ketiga ini pun dikira sebagai mat ma'arif sorry, mat iwad. Kita kena baca dia minni huda kalau berhenti. Minni huda. Sebab apa? Ya ini bukan ya, ini adalah sebagai alif maksurah lah. Kenapa dibaca sebagai alif? Itu panjang cerita lah. Dalam sorof ya. Dia ada apa? Dalam sorof alif taknis dan sebagainya tu tu panjang. Kalau nak bahaskan tu kena masuk tajuk bahasa Arab pula lah kan. Jadi ini kita akan baca sebagai alif huda, dan contoh dia tak banyak sangat dalam Quran dan jarang orang berhenti kat sini. Biasanya dia tak akan berhenti. Satu, sama ada nafas cukup. Yang kedua, dia tak perasan. Yang ketiga, sebab dia tak tahu nak baca apa kalau berhenti. Jadi dia sambung terus. Saya ada saya punya saya ajar ngaji kan. Dia jenis malas nak belajar. Kalau berhenti nak baca apa? Contoh min qabl. Kan kena baca lam tu, kena bunyikan lam. Dia tak tahu. Jadi walaupun itu qaf lam ya, maksudnya tempat yang digalakkan berhenti, dia tak nak berhenti, dia terus je. Sebab dia takut bacaan dia salah. Patut berhentilah waktu ni kita belajar kan. Jadi biasa saya akan suruh dia berhenti jugalah. Sebab kita nak ajar dia kalau berhenti macam mana bunyi dia. Ada orang macam tu macam-macam lah, ragam. Sebab dia tak nak belajar, sebab dia takut nak ulang benda tu, dia tak nak berhenti. Okey, jadi ini tak banyak dan kebanyakan orang tak berhenti pun. Orang akan sambung je. Minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun, contoh kan. Orang akan banyak berhenti. Tapi teruskan. Tapi kalau nak berhenti, itulah cara bacaan dia. Okey boleh dapat Dan yang paling banyak adalah yang inilah. Gambaran yang pertama ni paling banyak dalam Quran. Okey. Dan adakah dia kena berlaku di hujung ayat sahaja? Tak semestinya. Kan kalau berlaku tengah ayat pun, kita berhenti tengah-tengah ayat, maka jadilah dia mat iwad juga. Kan? So apa syarat dia adalah berhenti. Bukan hujung ayat tapi berhenti. Berhenti tu tak kisahlah. Mana-mana kan kita akan tengok tajuk berhenti lepas ni. Okey, mat iwad. Yang ketiga adalah mat lin. Ni pun senang. Mat lin. Okey, mat lin ini hanya berlaku pada huruf apa yang kita bincangkan? Waw dan juga ya, bertanda mati dan sebelumnya berbaris atas. Ini je special. Dalam hukum mat lain, semua kita sepakat bahawasanya alif sebelumnya atas, waw sebelumnya depan, ya sebelumnya bawah, betul kan? Tapi mat lin ini dia je special. Dahlah dia berlaku pada waw dan ya sahaja, dia tak ada alif. Dan dia berlaku pada ketika mana sebelumnya baris atas. Kan, dia menyalahi undang-undang mat asli ni. Kan? Jadi maksudnya senang kita nak nampak dia, senang nak cam dia mat asli. Mat lin. Okey, contoh. Kita dah baca minggu lepas, li'ilafi Quraisy. Quraisyin. Okey. Li'ilafi Quraisy. Jadi kat sini dia macam ma'rif sukun juga lah konsep dia. Kan huruf mat ini hendaklah berada huruf second last. Tak boleh berada di last. Mesti second last Mesti second last. Tetapi berlaku pada huruf ya sahaja, dan sebelum ya itu hendaklah berbaris atas. Kalau berbaris bawah, contoh bukan saya nak ubah Quran, kita ambil contoh. Kalaulah ra ni baris bawah, maka dia akan jadi mat apa kat sini? Quraish. Akan jadi mat apa? Dia akan jadi inilah. Ma'rif sukun. Kan? Sebab apa? Dia menggunakan pakai konsep mat asli. Kan kalau konsep mat asli, ya sebelumnya berbaris bawah kan? Tapi memang tak adalah contoh. Saya bagi contoh kan. Maksudnya, nak jadi untuk mat lin ni, kena sebelumnya baris atas. Baru jadi. So, lin tu maksud dia apa? Lembut. Kita akan baca dengan lembut. Li'ilafi Quraisy. Roy tu, lembut. Roish. Ilafim rihlatasyita. Saif. Berhenti kan? Saif.
pun cukup syarat. Huruf ya, tanda mati dan sebelumnya berbaris atas. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Bait. Okey. Ni kan. Huruf dia huruf apa? Huruf ya. Dan sebelum ya tu berbaris atas. Jadilah dia mad lin. Pun berlaku ketika berhenti. Kalau sambung tak adalah. Ila fi Quraisyin, ila fihim. Ada tak berlaku situ mad, dia tak berlaku mad lin. Cuma kita panggil itu bacaan lin sahajalah, Roy ni. Cuma kita tak ada mad. Mad kan maksudnya panjang. Jadi bila kita sambung ila fi Quraisyin, Roy itu tetap kita kena baca dengan lin. Apa maksud lin tadi? Lembut. Kena baca Roy. Quraisyin, ila fi Quraisyin, ila fihim. Maka pada ketika sambung kita namakan dia sebagai huruf lin sahaja. Kan kaedah bacaan tu adalah bacaan lin. Kita tak panggil dia sebagai mad lin. Sebab apa tak panggil mad lin? Sebab tak berhenti. Boleh ya? Mad lin. Dan satu lagi adalah mad asli. Mad asli pun kalau kata huruf mad tu berada di hujung kan, dan dia tak ada memenuhi syarat-syarat ini, maka kita akan panggil dia sebagai mad asli lah. Nanti kita akan tengok dalam Quran dia punya contoh. Okey, ada soalan untuk mad yang berlaku ketika berhenti? Ya. Okey, dua keadaan. Sama ada memang ayat berhenti ataupun nafas tak cukup. Kan? Sebab kalau kita nak kata dia berada di hujung ayat, tak boleh juga. Sebabnya tak semua berhenti di hujung ayat. Ada juga yang baca kan. Jadi tak kisahlah berhenti mana-mana pun. Yang penting kalau ini kita berhenti kat keadaan yang ini, maka dia akan jadi mad. Mad yang inilah antara tiga ni. Ketika berhenti. Tak kisah mana ya. Okey. Nak ulang kaji ni ke nak masuk tajuk baru? Macam mana? Tajuk baru? Macam mana? Baru? Masuk baru Okey. Baik. Tajuk tanda-tanda wakaf. Wakaf ni maksudnya tanda-tanda berhenti. Okey, tak apa. Nanti sambil tengok contoh yang tajuk baru, sambil kita tengok contoh yang ni juga. Maaf ya. Yang iwat ni kita akan baca dengan dua harakat. Kalau saya dah tulis itu kan. Lin ni kita akan baca 246. Dia sama macam arid disukun jugalah. Yang iwat tu saja dua harakat. Arid disukun 246, lin pun 246 juga. Okey. Baik, tanda wakaf. Apa kepentingan wakaf? Okey, kepentingan wakaf ni adalah bila kita baca Quran, kita tak nak rosakkan maksud yang ada dalam Quran. Jadi sebab tu pentingnya ilmu berhenti ni lah. Kita nak berhenti tak boleh berhenti sekati. Kan? Contoh dalam ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara kan. Dia kata apa? Wahai orang beriman, janganlah kamu menghampiri solat ketika mana kamu dalam keadaan mabuk. Ini teguran awal Tuhan lah. Kan, sebelum datang ayat ni mereka mabuk. Orang Islam pun mabuk juga sebelum datang Islam dan mabuk dalam sembahyang. Jadi Allah tegur, wahai orang beriman, janganlah kamu menghampiri solat ataupun janganlah kamu solat ketika mana kamu mabuklah, sukara. Tapi kalau kata kita salah kaedah berhenti, kan kita akan kata ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solah. Maksud dia apa? Wahai orang beriman, janganlah kamu menghampiri solat. Kan dah rosak maksud dia. Seolah kita baca ataupun kita kata Allah kata jangan kamu solat. Kan? Itulah gunanya ilmu berhenti. Kat mana berhenti itu ilmu dia. Takut rosak kita punya maksud. Kan ada ayat Quran yang ayat dia masuk pada anallah. Anallah kan. Kalau kita berhenti itu anallah. Anallah maksudnya apa? Saya adalah Allah. Jenuh. Kan ibarat kita mengaku diri kita ni adalah Allah. Itu kepentingan untuk ilmu berhenti ni lah. Pun begitu, kadang-kadang kita tak tahan nafas, terpaksa berhenti juga kan. Sebaiknya cubalah berhenti dekat tanda-tanda yang ada. Kalau kata tak boleh juga, ayat tu mungkin panjang ataupun tak jumpa langsung, nanti kita akan bagi contoh sikit lah kan, mana tempat-tempat yang boleh berhenti lah.
Ada beberapa point lah yang kita boleh berhenti. Baik. Yang pertama waqaf lazim nama dia yang bertanda mim. Okey, kena bezakan bertanda mim ni, mim dia ekor dia akan ke tepi. Ya. Lebih kurang ni. Oh, kecil sangat. Mim ekor dia ke tepi. Kan mim kecil. Ada satu lagi mim kecil, apa hukum dia yang kita dah belajar? Iklab kan. Kalau iklab tu mim juga tapi ekor dia lurus. Tu beza dia. Jadi yang untuk berhenti ini adalah mim yang ekor sengit. Bukan yang lurus Okey, jadi kalau nampak mim kecil ni, mim ekor sengit ni, maksud dia apa? Bukanlah wajib berhenti Maksud dia sebolehnya berhenti kat situ. Sebab apa? Maksud ayat kat situ dah sempurna. Lebih kurang macam tu lah. Jadi maksudnya selepas mim tu dia akan masuk bab lain pula. Bukanlah bab lain, maksud dia dah akan buka topik lain pula. Kebiasaannya. Jadi bila nampak tanda mim kecil ni, sebaiknya kita berhenti teruslah. Waqaf lazim nama dia, waqaf lazim. Lazim tu maksudnya kena berhenti. Kalau tak berhenti adakah dosa? Tak sampai dosa lah. Kan? Dia macam undang-undang lah. Lebih pada undang-undang. Okey, contoh boleh buka Quran. Muka surat 5 ayat 26. Muka surat 5 ayat 26. Okey, tinggi Tengok yang bawah dia je. Baris kedua sebelum berhenti ayat 26 tu. Faham tak maksud dia? Ayat 26 kan panjang ayat tu kan. Tapi tengok yang bawah sekali sebelum berhenti tu, sebelum illal fasikin, atas dia. Nampak? Bihaza masalah. Dapat Ayat 26 tu sebelum berhenti illal fasikin, naik satu, bihaza masalah. Surat 5. Ada yang tak dapat ke? Boleh bagi tahu Saya tunjukkan. Bihaza masalah. Kalau dari atas tu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ke-8 dari atas. Kalau ikutkan baris ke-8 dari atas. Dapat semua? Bihadza masalah. Okey, dekat situ contoh dia. Bihadza masalah. Tengok mim itu adalah berbentuk kaki dia sengit ke tepi Itu maksud dia lazim berhenti. Maksudnya kena berhenti lah. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Okey, dapat? Kan? Kita tengok yang hujung tu sikit. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Kathira. Ra itu adalah tanda mat apa tadi? Mat iwad kan? Huruf alif di hujung dan dia ada tanwin bari atas sebelum akhir, dua sebelum akhir. Huruf yang kedua sebelum akhir. Itu contoh mat iwad. Okey. Contoh lain, muka surat sekejap. Muka surat 33 ayat 212. Muka surat 33 ayat 212. Okey, kita start pada yang Zuyina tu lah Zuyina. Muka surat 33 ayat 212. 212. Zuyina Okey, Zuyina lillazina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dapat semua? Zuyina lillazina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Situ ada mim kaki sengit. Itu adalah waqaf lazim. Maksudnya berhentilah kat situ. Dapat Contoh yang kedua. Kalau tengok yang atas dia, baris kedua tu, ada satu contoh mim iklab. Nampak tak? Baris yang kedua,
Allahi mim ba'di. Nampak tengok mim dia kan, itu mim kaki lurus. Bila kaki lurus itu adalah tanda iqlab. Jangan berhenti situ pula mana tu nanti kita confuse. Adakah tanda berhenti ataupun iqlab? Itu adalah iqlab. Kalau sengit maka itu tanda berhenti. Okey, boleh. Satu lagi 42. Kita ambil tiga contoh Muka surat 42 ayat 253. Muka surat 42 ayat 253. Panjang juga ayat ni 253. Dia kecil di atas sekali tu. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Nampak atas sekali dia kecil, mim kecil tu. Itu pun berhenti ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Okey, dapat jadi mim tu kaki dia hendaklah kaki sengit. Baik, yang kedua, tanda lam alif. Okey, lam alif. Okey, lam alif maksudnya la. La maksud dia apa? Jangan. Maksudnya bila nampak lam alif jangan berhenti kat situ lah. Kan bila ada tanda. So apa? Situ adalah maksud yang kalau kita berhenti akan rosak maksud. Jadi sebaiknya kita elakkan berhenti. Muka surat 5 ayat 25. Ini masalah Quran je Muka surat 5 ayat 25. Baris yang ketiga. Okey. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu. Kebanyakannya orang baca dia akan berhenti dekat qalu tu. Sebab rizqa tu ada ayat baris yang ketiga kalau yang tak jumpa lagi, rizqa tu sebelah tu ada lam alif. Maksudnya dia kata tak boleh berhenti situ. Dia dosa maksud. Jadi orang biasa akan berhenti kat mana? Sebelah tu. Sebab tu ayat tu panjang juga tu jadi kadang nafas kita dah habis kat situ. Jadi ambil lah satu lagi perkataan selepas dia. Kalau boleh elakkan. Kalau lah satu masa memang tak dapat juga, nak kena berhenti jugalah. Memang tak boleh dah. Berhentilah. Tapi nak start jangan sambung. Kena ulang juga. Kena ulang balik. Tu syarat dia lah. Kalau kita satu masa memang tak dapat nak teruskan juga, berhenti. Okey. Tapi ulang. Mesti kena ulang. Tak boleh sambung terus. Tu syarat dia. Okey. La. Contoh yang kedua, muka surat 19 ayat 120. Ayat 19, muka surat 19 ayat 120. Pun baris ketiga juga. Muka surat 19 ayat 120. Juga baris ketiga, minal ilm. Ada situ lam alif. Jangan berhenti situ. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma lak. Kalau kata memang tak cukup nafas langsung, ambillah satu perkataan selepas itu. Pun begitu, syarat dia kena ulang jugalah. Jangan sambung terus. Okey. Kalau boleh habislah kan. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kalau boleh lagi okeylah kalau boleh habis. Kalau tak boleh sambung sikitlah. Ambillah satu perkataan selepas. Itu dia punya caralah. Dapat nampak lam alif. Jadi bila nampak saja jangan berhenti kat situ. Ada orang dia nampak dia tanda-tanda macam ni, bagi dia semua tanda yang ada adalah semua tanda berhenti. Tak boleh dia nampak, nampak ni berhenti ni, nampak ni berhenti kan. Tapi dia ada syarat-syarat dia lah. Okey, boleh faham lam alif? La, jangan berhenti. Yang ketiga jim. Jim. Okey, tanda-tanda ni dia datang kemudian. Macam kita maklum kan, dia datang kemudian. Maksudnya asal Quran dulu tak ada tanda-tanda berhenti ni. Jadi untuk memudahkan kita baca, ulama letakkan tanda-tanda berhenti. Pun begitu, yang saya tengok sekarang ni ada pelbagai jenis Quran. Ada beberapa jenis tak selaras berhenti dia.
Tak ada je. Itulah. Ada tak sama, ada yang ada, ada yang tak ada. Pun begitu, kalau kata memang tak ada dan kita tak faham, terpaksa berhenti juga, Allah sajalah yang tahu. Kan? Maksudnya, okey, dalam Quran ini, bukan dalam Quran lah, semua keadaan pun, dalam keadaan kita tak tahu, dimaafkan. Macam tu jugalah, macam Haji kata, dalam Quran tak ada kan. Jadi kita berhenti kat situ. Ja'aka minal ilm. Nafas dah tak ada ni. Tak ada masalah. Sebab apa? Memang tak ada tanda dalam Quran. Jadi larangan ini bukanlah bermaksud larangan berdosa ataupun haram. Tak sampai macam tu. Kan, tak sekejam itu. Kan Allah suruh kita baca Quran, kemudian Allah nak bagi dosa pula kat kita. Tak sekejam itu. Dia jangan tu memanglah kalau guru-guru kita belajar memang dia tegaskan jangan. Sebab apa dia nak kita berdisiplin dalam membaca Quran. Itu je tujuan dia. Kan, tambah kalau kita pergi pondok-pondok kan, lagi dah strict dia baca Quran. Kadang-kadang itulah. Yang penting kita ambil maklum, bila tak kita salah berhenti tu, kita tak dosa. Cuma kurang baik sikit lah, kurang okey lah maksud Quran itu je. Kan kita pun orang ajam, orang luar Arab, mana kita tahu baca Quran betul? Mana kita tahu maksud dia semua betul? Jadi ialah itu dikira dimaafkan lah. Okey. Maksud jangan risau lah, jangan pula risau. Belajar tak boleh ni. Sampai semput nafas dia. Sampai semput kan. Dia nak teruskan juga. So bila sampai semput, lagi rosak sebenarnya maksud tu. Betul? Sepatutnya mukminun boleh berhenti situ. Tapi sebabkan dia jaga sangat, lam alif ni tak boleh berhenti ni. Mukmin habis. Lagi buruk sebenarnya. Kan? Benda tu lagi buruk berbanding berhenti dekat lam alif tu. Ada konsep macam tu lah ya dalam Quran ni. Sebolehnya kita cubalah. Andai kata itu Quran yang kita amalkan dan kita biasa dengan Quran kita kan, kita selesa. Dan Quran kita tak ada tanda tu dan kita tak tahu, okey. Tak ada masalah lah. Itu dikira dianggap sebagai tak tahu. Okey, cuma kalau nampak benda-benda ni dekat bahagian-bahagian lain, kita kena apply lah. Jangan kita abaikan pula kan. Macam tu juga Quran yang baru sekarang ni. Kalau perasan Quran yang baru ni dia ada berhenti sini, mula sini. Perasan tak kan? Dia ada ayat Quran, dia siap beritahu dah. Sini henti, sini mula. Maksudnya kau nak berhenti boleh berhenti sini. Nak mula sini. Ini pun ada yang petikaikan, dia tanya kat saya, kenapa Ustaz berhenti sebelum tu? Sedangkan dalam ni dia dah letakkan berhenti sini. Saya kata macam mana? Ini pun adalah bukan benda yang orang kata wajib berhenti sini, tak. Penulis Quran bukan penulis, orang kata apa? Penerbit kan. Penerbit tu nak mudahkan kita, so dia suggestkan kat sini berhenti. Kemudian bila nak mula balik dia suggestkan kat sini. Bukanlah maksudnya mesti kena ikut sini, tak. Kan ada sekali tu bila saya ajar kat masjid, dia kata kenapa Ustaz berhenti sebelum ni, sedangkan kat sini tu kata berhenti sini. Kan satu hal pula kita nak terangkan kat dia. Jadi ini sebenarnya penerbit punya kerja lah. Bukan salah penerbit ya. Penerbit punya kerja, dia nak mudahkan, dia letaklah berhenti sini, mula sini. Berhenti sini, mula sini. Okey. Dapat ya? La. Jadi sebolehnya jangan berhentilah. Dia akan rosakkan maksud. Baik, yang ketiga adalah jim. Jim tu maksudnya jaiz. Jaiz ni harus. Harus apa? Harus berhenti dan juga harus tak berhenti. Banyak kan kita jumpa jim. Okey, antaranya surah 4 ayat 19. Muka surat 4 ayat 19. Okey, baik. Kalau dari atas tu baris yang ke 1 2 3 4 5. Dari atas baris kelima, hadarul maut. Dapat baris yang kelima, hadarul maut. Okey, kita ulang sikit. Maut tu adalah hukum bagi mat apa? Mat lin maut, nampak huruf waw tanda mati sebelumnya baris atas. Maut dibaca dengan lin, lembut. Hadarul maut. Okey, dan situ ada tanda jim. Jim maksudnya jaiz, nak berhenti boleh, nak sambung boleh. Ini paling simple lah, maksudnya jumpa jim je suka hati kita lah. Nak berhenti boleh, nak sambung pun boleh. Tak ada masalah jim. Kemudian bawah sikit ayat 20. Situ ada banyak jim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu.
Ada jim berhenti situ. Kalau nafas pendek. Kalau boleh sambung lah terus, tak ada masalah. Dia jangan kita ego. Waktu baca Quran ni jangan ego. Kita rasa kita boleh sambung terus, tak nak berhenti. Jangan. Berhenti je. Sebab apa? Bila sambung, macam saya kata tadi lah, nafas itu mati kat hujung, tak habis berhenti, tak sampai ke hujung nafas tu jadi rosak terus maksud dia kan. Lagi buruk, keadaan tu lagi buruk. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Ada jim kan? Berhenti je. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita nafas memang panjang, nak teruskan, tak ada masalah. Jim jaiz. Boleh berhenti, boleh teruskan. Okey, kemudian sod lam ya. Selepas jim sod lam ya maksudnya al-waslu aula. Dia ada dua. Bawah tu dia qaf. Kan, satu sod. Tengok depan dia je. Satu sod lam ya, satu lagi qaf lam ya. Untuk sod ni, dia maksud dia apa? Kalau sambung lebih baik. Bukan bermaksud tak boleh berhenti. Boleh berhenti. Tapi kalau sambung lebih baik. Contoh kita tengok ayat yang sama, ayat 20 tu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Nampak ayat 20? Ayat yang sama tadi, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Nampak ada sod lam ya kat situ. Itu maksud dia boleh berhenti, tapi bila kita sambung lebih afdal. Pun begitu ikut pada nafas lah. Ada orang dia faham bila sambung lebih okey, lebih baik, dia nak sambung je, tak nak berhenti. Tahu-tahu belum sampai habis ayat, dah sangkut, nafas dah habis. So benda tu lagi buruk sebenarnya. Jadi berhentilah. Kalau kata nafas memang okey, sambungnya terus, lebih baik. Kan al-waslu aula maksud dia. Sambung lebih baik. Contoh lain, bawah dia ayat 22. Allazi ja'ala lakumul arda. Dapat ayat 22. Allazi ja'ala lakum was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'a. Berhenti kat ma'a tu, itu contoh mat apa tadi? Mat iwad. Kita berhenti situ kan. Bina'an wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Situ ada sod lam ya. Nampak sod lam ya. Kalau kita berhenti boleh, kalau sambung lebih baik. Rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Okey, dapat tuan-tuan empat tanda. Saya rasa cukup dulu kot. Kita nak pukul 10 dah. Dah mula yang menguap tu. Petanda dah tu. Petanda kena berhenti dah. Okey, 4 tanda minggu depan kita akan ulang balik 4 tanda ni. Sebabnya yang bawah ni pun agak panjang ni, ta'anuk dengan sabtah ni kan. Huraian dia agak panjang. Jadi kita ambil 4 ni dulu. Nanti kita cuba ni balik lah. Jadi cuba apply kan. Cuba apply, tengok pada tanda-tanda ni. Kita cuba apply lah. Bila kita nampak, kita apply, kita ingat, automatik selagi tiap kali kita baca, kita akan ingat. Itu je cara dia. Kan, bila nampak meme tu, cuba ingat balik. Apa tanda dia. Kalau kita nampak tanda ni, tapi kita abaikan sahaja, lama-lama kita akan lupa lah apa yang dimaksudkan oleh tanda-tanda ni. Okey, ada soalan? Tak ada ya? Okey, baik, itu saja untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.